Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan kita insya-Allah malam ni muka surat 99, tajuk yang ke-14, Al-Ijma'u, ini persepakatan. Kita dah selesai sebelum ini tajuk berhubung dengan Al-Akhbar. Apakah definisi ijma'? Ijma' dari segi bahasa Arab ialah kesungguhan dan persetujuan. Dari segi istilahnya, ijma' ialah persetujuan para mujtahid umat ini selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud persetujuan ini terhadap satu hukum agama. Jadi kita melihat satu persatu berhubung dengan definisi. Persetujuan ini maknanya ittifaq, adanya ittifaq, kesepakatan, persetujuan para mujtahid yang berlaku setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya berdasarkan definisi persetujuan, maka terkeluarlah apa sahaja yang berlaku perselisihan, walaupun hanya seorang sahaja yang menyalahi, yang menyelisihinya. Jadi kalau timbul satu perkara, ramai-ramai itu setuju, tiba-tiba ada seorang tak setuju, maka tak dikira ijma' lah. Ijma' ni maknanya tidak ada khilaf walaupun seorang, maknanya semua sepakat dan setuju. Jadi kalau ada seorang yang berbeza pendapat dengan yang lain, maka perkara ini membatalkan ijma', yakni kesepakatan itu. Masalahnya kadang-kadang mungkinlah sesuatu tempat, orang yang berada di tempat itu mengetahui yang para mujtahid di sekitarnya telah bersetuju. Mungkin dia tidak sedar bahawa di tempat lain kes yang sama ada yang tak setuju. Jadi mengikut sangkaan orang yang di tempat pertama, dia anggap perkara itu ijma'. Tapi sebenarnya bukan ijma'. Kerana ada di tempat lain orang pihak lain yang tidak bersetuju ataupun yang berbeza pendapat. Kemudian berdasarkan takrif para mujtahid, maka terkeluarlah daripada pengertian atau takrif ini ialah orang awam dan orang muqallid. Kalau persetujuan itu berlaku dalam kalangan orang awam ataupun dalam kalangan muqallid. Muqallid maksudnya orang yang mengikut sesuatu pendapat tanpa mengetahui dalil. Jadi itu tidak diambil kira lah. Kalau dari kalangan orang awam dan muqallid, dia mesti syaratnya orang yang mujtahid. Mujtahid ni mesti cukup syarat-syarat dia orang yang layak untuk mereka berijtihad, memiliki penguasaan ilmu yang asas termasuklah ilmu-ilmu alat yang berkenaan dengan bahasa. Ilmu bahasa Arab lah. Menguasai, kalau dalam bab fiqh, menguasai ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan hukum fiqh ataupun hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum fiqh. Mengetahui kalau Quran sebab nuzulnya, kalau hadis diketahui hadis yang sebab urutnya, mana hadis yang kemudian, mana hadis yang terdahulu, apakah peristiwa di sebalik munculnya hadis itu. Mujtahid mesti lengkap syarat-syarat ini supaya layak ia untuk berada dalam kelompok golongan mujtahid. Manakala yang ketiga berdasarkan takrif umat ini,
umat ini, maka terkeluarlah daripada ta'rif ini mana-mana persetujuan umat yang lain. Umat yang lain ni yang selain daripada umat Islam lah. Kalau kes yang sama mungkin berlaku pada umat lain, maka tidak diambil kira lah, tidak diiktiraf. Kemudian yang keempat, berdasarkan kepada ta'rif bahawa persetujuan ini berlaku selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkeluarlah daripadanya mana-mana persetujuan mereka semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu tidak diambil kira. Yang diambil kira ijma' yang selepas wafatnya Nabi. Jadi persetujuan ini tidak dinamakan ijma' dari sudut sifatnya sebagai dalil syarak, kerana dalil di sini telah sabit dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi kata-kata, perbuatan maupun perakuan. Maknanya mana-mana persetujuan yang berlaku dalam kalangan sahabat zaman Nabi, dari segi istilahnya tak disebut ijma', tapi diguna pakailah. Sebab biasanya zaman ketika Nabi masih ada terus dirujuk kepada sunnah baginda. Oleh sebab itu kata-kata sahabat yang berbunyi, dulu sahabat kata, dahulu kami melakukan pada zaman Nabi, atau dahulu mereka melakukan pada zaman Nabi. Jadi kata-kata sahabat yang sebegini hukumnya adalah marfu', maksudnya boleh diangkat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka membuat suatu pengakuan bahawa dulu di zaman Nabi kami ada buat begini dan begini. Dan ianya bukanlah merupakan pemberitahuan tentang ijma', cuma dia memberitahu bahawa perkara itu yang pernah kami buat, yang biasa kami buat ketika zaman Nabi masih ada. Kemudian berdasarkan ta'rif terhadap satu hukum agama, maka terkeluarlah daripada ta'rif ini mana-mana persetujuan mereka terhadap satu hukum daripada hukum akal, hukum adat. Jadi masalah ijma' ni hanya khusus dalam hukum agama. Apabila melibatkan hukum adat, hukum akal, hukum adat berdasarkan kebiasaan manusia, hukum akal apa yang kita nilai dengan akal, ianya begini dan begini, maka ia bukan termasuk dalam perbahasan ijma'. Ijma' dia mesti ada kaitan dengan hukum agama. Mungkinlah kalau kita nak guna, kita kata kita orang Melayu, kalau ke masjid kita pakai kain, dah jadi ijma' orang Melayu. Pakai kain tu sebab itu adat kita, hukum adat kita. Hukum syarak mengatakan ke masjid wajib menutup aurat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kamu ketika kamu pergi ke setiap masjid. Maksudnya menutup aurat. Kemudian kita nak buat suatu ketetapan, kita kata dah menjadi ijma' orang kita pakai kain. Itu adat, tak termasuk dalam bab ijma'. Ijma' dia hukum agama, bukan hukum adat. Hukum agamanya tutup aurat. Kalau seseorang tu ke masjid, kebetulan hari itu dia pakai seluar, asalkan seluar dia bersih, maka dia boleh solat menggunakan seluar, tak ada masalah. Baik kita melihat kedudukan ijma' ataupun persepakatan ini. Ijma' adalah merupakan hujah agama berdasarkan dalil yang berikut. Pertamanya difahami daripada ayat yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, sebagai umat yang adil dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi perkataan syuhada di sini, menjadi saksi ini merangkumi kesaksian terhadap amalan mereka dan terhadap hukum-hukum amalan mereka, dan juga kata-kata saksi adalah diterima. Allah Ta'ala menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan untuk mereka itu menjadi syuhada, menjadi saksi bagi yang lain. Maknanya diakui kedudukan mereka sebagai umat yang sebeginilah, maknanya yang diterima, yang diiktiraf. Sekaligus kesepakatan mereka dalam mana-mana
perkara yang diputuskan adalah diterima. Kemudian yang kedua dipetik daripada ayat 59 dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berlainan pendapat atau berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, kembalikanlah soal perselisihan itu kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, sebab Al-Quran ni kalamullah, dan kepada Rasul, maksud kepada sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda. Ayat ini menunjukkan bahawa apa yang mereka persetujui adalah suatu yang hak. Yang hak ni yang benar lah. Hak ni kalau dalam bahasa kita, hak tu boleh jadi hak dengan maksud milik. Kereta ni hak saya, mana milik kepunyaan. Tapi dalam bahasa Arab dikatakan hakun yang sebenarnya. Yang sebenarnya, waqulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar itu daripada Tuhanmu. Kemudian dalil yang ketiga dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, innallaha la yajma'u ummati, atau qala ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Hadis riwayat al-Imam Tirmizi dalam Kitabul Fitan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengumpulkan umatku ini, ataupun mungkin dalam lafaz riwayat lain dia berkata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikumpulkan mereka untuk bersetuju dalam perkara yang dalalah, yang sesat. Jadi apabila Nabi beri jaminan begitu, maknanya tidak akan berlaku persetujuan dalam kalangan umatnya dalam perkara yang sesat. Manakala perkara itu sesat, mesti ada yang bangkang, mesti ada yang menentang. Kalau perkara itu benar, maka semuanya akan setuju. Yang tak setuju itu yang mungkin orang munafik lah. Orang munafik ada masalah untuk terima hukum Allah. Yang keempat, ijma' umat ini terhadap sesuatu perkara secara umum terbahagi kepada dua, sama ada yang hak atau batil. Sekiranya hak ni mana yang benar, maka ia adalah hujjah. Sekiranya ijma' itu dalam perkara yang batil, maka adalah suatu perkara yang amat mustahil bagi umat ini, yang merupakan sebaik-baik umat di sisi Allah Ta'ala semenjak perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat. Ini mustahil untuk mereka berijma', bersepakat terhadap perkara batil yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Ini sebenarnya satu perkara yang mustahil akan berlaku. Satu perkara yang mustahil akan berlaku, sebab ada jaminan di sisi Allah bahawa, ada jaminan yang Nabi beritahu dalam hadis bahawa umat ini tidak akan bersepakat ataupun tidak akan berkumpul mereka itu dalam perkara yang membawa kepada sesat. Mungkin ada setengah yang sesat, tapi yang lain tak setujulah. Orang lain hak faham bahawa perkara itu salah, akhirnya akan bangkang, akan bantah dan cuba betulkan kesesatan itu. Baik, jenis-jenis ijma'. Ijma' terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang bersifat pasti. Pasti ni yang jelas bahawa ia suatu ijma'. Dan yang kedua yang bersifat kemungkinan. Kemungkinan ia ijma', kemungkinan ia tidak. Bersifat yang kemungkinan ni yang zanni, yang pasti tadi, yang mu'tamak lah, yang qat'i. Ada juga setengah ulama' dia bahagikan ijma' ni kepada satu lagi, dipanggil ijma' sukuti. Sukuti makna yang diam. Perkara yang menjadi ijma' sebab perkara itu didiamkan oleh imam mujtahid, sebab tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Mana suatu kesepakatan yang tidak berlaku secara lisan, tidak, semua pakat senyap berlaku. Jadi senyap tu maknanya benda tu tidak menjadi kesalahan, kecuali kalau ada yang bangkang, yang bantah, mungkin kita melihat hujahnya. Tapi ulama berbeza pendapat sama ada ijma' sukuti ini boleh digunakan pakai ataupun
Tidak, itu ada perbahasan yang lain dalam ilmu usul. Tapi dalam nota yang ringkas ni tak disertakan di sini ijma' Sukuti, mungkin kena rujuk dalam kitab yang lain lah. Baik, kita lihat yang pertama, ijma' yang qat'i, yang pasti adalah ijma' yang diketahui akan sabitnya ia dalam umat ini secara daruri, secara darurat, secara mesti, bahawa diketahui secara mesti dan pasti bahawa sabitnya ijma' itu seperti ijma'nya umat ini terhadap wajibnya salat 5 waktu. Tiba-tiba ada seseorang beri pendapat bahawa salat yang wajib hanya 3 waktu katakanlah, maka ia sudah menyalahi ijma'. Sebab ini suatu ijma' yang sangat jelas lah. Ijma' yang sangat jelas. Begitu juga puasa yang wajib berdasarkan nas Quran, hadis Nabi dan ijma' ulama bahawa puasa yang wajib itu pada bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang beri pendapat, dia kata puasa yang wajib bulan Sya'ban lah contohnya, maka ia sudah dikira menyalahi ijma'. Sudah menyalahi ijma'. Ataupun berhubung dengan pengharaman perbuatan zina, maka perkara yang sudah menjadi kesepakatan ijma' yang terang dan jelas ini tidak boleh menerima apa-apa takwilan. Maka ianya adalah sesuatu yang tetap. Kalau solat 5 waktu itu wajib, wajiblah. Kalau perbuatan zina itu haram, maka haramlah ia. Jadi ijma' jenis ini tidak pernah dinafikan kewujudannya dan sifat hujahnya oleh sesiapa pun. Juga sesiapa yang melanggar ijma' ini, maka kalau dia sedar, dia tahu perkara itu sebenarnya benar betul, tapi dia langgar juga, maka dia dihukum kafir. Sekiranya dia tidak jahil. Tidak jahil ni maknanya dia tahulah. Kalau dia tak tahu tu lain cerita lah. Maksud hukum kafir ni maknanya dia tahu dan secara sengaja melanggar sesuatu hukum yang telah menjadi ijma' dalam kalangan umat Islam, akan hukum itu sama ada wajibnya atau haramnya. Jadi dia tidak boleh nak langgar atau nak ubah sesuka hati. Yang kedua, ijma' yang dhanni. Dhanni ialah ijma' yang tidak diketahui sabitnya ia dalam umat ini kecuali dengan ada penyelidikan dan pengamatan. Perlu kena tahqiq, perlu kena kaji, perlu kena buat research lah. Buat kaji selidik, mengambil kira pandangan tokoh-tokoh ulama yang ada di dunia dan juga rujukan-rujukan yang muktabar. Para ulama telah berselisih pendapat dalam kemungkinan wujudnya ijma' sebegini. Pendapat yang rajih, yang terkuat ialah pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di mana beliau telah menyatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah bahawa ijma' yang kukuh ialah ijma' yang dilakukan oleh para as-salafus salih, iaitu generasi terdahulu yang salih, kerana selepas mereka perselisihan telah merebak dan umat telah bertebaran. Itu maknanya mengambil kira ijma' yang berlaku di zaman as-salafus salih. Salafus salih ni merujuk pada zaman kurun terawal lah, sekitar kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga. Sebenarnya benda ijma' ni tak banyak, dia banyak perkara khilaf. Kalau kita belajar fiqh, banyak masalah-masalah yang khilaf. Yang ijma' ni perkara memang dah jelas, ianya hukumnya begitu jelas. Hal lain itu adalah perkara yang ulama banyak sangat berbeza pendapat. Kita belajar bab fiqh, banyak sangat masalah khilaf. Bila disebut khilaf, maka dikatakan ikhtalafal ulama ataupun ikhtalafal fuqaha. Tapi kalau ulama sepakat, ajma'al ulama telah sepakat atau telah ijma' ala wujubi as-salawatil khams, contohnya wajibnya solat 5 waktu. Ataupun ajma'al ulama ala tahrimi akli riba. Ulama telah sepakat, telah ijma' akan hukum haramnya makan harta riba. Tapi dalam persoalan ijma', jika dibandingkan dengan masalah khilaf, yang khilaf itu lebih
Banyak. Perlulah diketahui bahawa umat ini tidak akan berijma' terhadap satu perkara yang menyalahi dalil yang sahih, yang jelas, ataupun dalil yang tidak mansukh, ataupun dalil yang tidak dibatalkan ataupun dinasahkan dengan yang lain. Ini kerana umat ini tidak akan berijma' kecuali atas perkara yang benar. Sekiranya anda mendapati satu ijma' yang menyalahi perkara tersebut, hendaklah diperhatikan kerana kemungkinan dalil itu tidak sahih. Dalil tidak sahih atau itu tidak jelas. Atau boleh jadi dalil itu telah mansukh, yakni telah dihapuskan, atau di dalam masalah itu terdapat perselisihan yang tidak anda ketahui. Menarik untuk kita melihat dalam kitab Usulul Fiqh yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili ketika dia membahaskan tajuk ijma'. Dia kata ada sesebahagian orang sangat mudah mendakwa sesuatu perkara itu ijma'. Dalam setengah perkara lah. Perkara yang mungkin bersifat ijma' yang zanni ini, yang kedua. Tapi bila diperhatikan sebenarnya ia bukan ijma'. Kerana ada di sana ulama yang berbeza pendapat dengan perkara yang dianggap ijma' tadi. Maka dia tak jadi ijma' lah. Dia tidak menjadi suatu ijma'. Jadi dalam kes yang sebegini, kita perlu mengambil sikap berlapang dada. Dan kalau kita ada ilmu untuk membolehkan kita mengetahui pandangan ulama yang menterjihkan pada pendapat yang lebih kuat, maka yang lebih baik kita ikut hak kuat tu lah. Maka dia akan berlaku sama ada salah satu pendapat itu rajih, salah satu lagi marjuh. Ada yang kuat dan ada yang kurang kekuatannya. Baik, apa dia syarat-syarat ijma'? Syarat-syarat ijma' ialah ianya mestilah sabit dengan jalan yang sah, sama ada ia masyhur dalam kalangan ulama atau periwayatnya adalah thiqah. Thiqah ni makna orang yang dipercayai dan berpengetahuan luas. Apabila sesuatu itu telah sabit bahawa ia ijma', maka ia diterima. Yang kedua, tidak boleh ada perselisihan yang berterusan. Sekiranya ada perselisihan sebelumnya, maka ijma' itu dikira tidak sah kerana pendapat-pendapat tidak akan lenyap dengan wafatnya tuan punya pendapat. Kalau orang yang beri pandangan itu sudah meninggal, bukan bermakna pendapat dia hilang begitu saja, masih ada kekal. Cuma timbul persoalan pendapat dia adakah kuat ataupun tidak kuat. Ijma' tidak menolak perselisihan yang telah berlaku, tetapi ianya melarang dari berlakunya khilaf di kemudian hari. Inilah pendapat yang terkuat kerana kekuatan dalilnya. Ada juga pendapat bahawa perkara ini tidak disyaratkan, di mana al-ijma' masih sah sekiranya persetujuan berlaku terhadap salah satu daripada pendapat-pendapat yang wujud terdahulu. Dan ijma' ini menjadi hujjah bagi orang yang terkemudian. Jadi sekiranya sudah berlaku persetujuan yang sebelumnya, maka ijma' itu dikira sah lah, dan masih boleh diguna pakai oleh orang-orang yang selepasnya. Dalam bab soal kita kata wanita menutup aurat, perkara itu dah ijma' dan nas Quran pun jelas lah. Mungkin ada pihak yang cuba mentakwilkan bahawa nas Quran yang mewajibkan wanita menutup aurat untuk negeri yang tertentu, untuk bangsa yang tertentu. Jadi seolah-olah mereka cuba lari daripada hukum wajib menutup aurat bagi kaum wanita dengan mengatakan pakaian menutup aurat itu hanya untuk wanita Arab yang khusus di kawasan padang pasir. Padahal sudah menjadi ijma' dalam kalangan umat akan kewajipan menutup aurat bagi kaum wanita, tanpa mengira dia Arab kah, dia bukan Arab kah, dia duduk di padang pasir kah, di padang rupuk kah. Kita ni banyak padang rupuk. Kalau kuasa tanah Arab, dia banyak padang pasir. Berkenaan dengan zaman ahli ijma' pula, di sisi jumhur, maksud di sisi majoriti ulama, merujuk kepada zaman di mana para ulama berijma' itu, maka tidak disyaratkan berlalunya zaman ahli ijma'
untuk mengesahkan sesuatu ijma', tak disyaratkan berlalu. Kalau zaman tu masih ada dan perkata memang ijma', maka dia sahlah sebagai suatu hukum yang telah disepakati atau telah diijma'kan. Ini kerana ijma' itu akan sah dengan persetujuan ahli ijma', di mana tidak boleh bagi mereka maupun selain mereka untuk menyalahinya selepas itu. Ini kerana dalil-dalil yang menunjukkan hujah ijma'. Tidak pula menyatakan bahawa salah satu syarat ijma' ialah berlalunya zaman ahli ijma'. Jadi syarat tu tak ada pun. Bila syarat tu tak ada, maknanya ijma' tu menjadi sah walaupun zaman ulama yang berijma' tu masih ada lagi. Zaman tu masih tapi kebanyakan hukum ijma' ni zaman tu dah berlalu lah. Tapi dia masih sah lagi lah. Kerana adanya kesepakatan yang kuat, yang kukuh. Juga kerana ijma' itu telah sah di saat mereka mempersetujuinya. Jadi apakah perkara yang membatalkannya? Apakah perkara yang membatalkan ijma'? Sekiranya sesetengah para mujtahid memperkatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang ianya tersebar di kalangan ahli ijtihad lain, dan mereka tidak mengingkarinya, tidak membantahnya, walaupun mereka berupaya, maka ada banyak pendapat. Ini kalau sesetengah mujtahid memperkatakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan perkara yang dia buat ni tak serupa dengan orang lain, tetapi dari kalangan ahli ijtihad lain mereka tidak mengingkarinya. Jadi ada banyak kemungkinan disebut. Pertamanya boleh jadi ia juga dikira ijma', ataupun ianya dikira ijma', ianya dikira hujjah, ia dikira hujjah, tetapi bukan ijma'. Ya. Agaknya di sini lah nampak orang kunut tu baca kunut, agak-agaknya di sini lah. Tidak ada keputusan, tidak berhenti. Kunut salah satu masalah khilaf yang tidak ada ijma', tak berlaku ijma'. Satu khilaf yang muktabar dalam kalangan fuqaha. Sebab kedudukan kunut tu sendiri, kunut ialah maknanya doa. Kunut tu maknanya doa. Kadang-kadang sebab dalam bahasa Arab kunut tu dia panggil satu lafaz yang mushtarak, lafaz yang membawa kepada banyak maksud. Kunut dengan maksud qiyam, berdiri, betul juga. Sebab Nabi kata afdalus salah tulul kunut. Salat yang afdal, yang utama, salat yang panjang kunut, bukan baca kunut tapi panjang berdiri. Afdalus salah tulul kunut, mana tulul qiyam, berdiri lama sebab baca ayat panjang lah. Tapi kunut juga dengan maksud doa. Kata Anas bin Malik, setelah ramai sahabat Nabi dibunuh oleh kabilah Ra'lun dan Zakwan, Nabi qanata syahran yad'u alaihim. Nabi berkunut selama sebulan, mendoakan supaya diturunkan bala ke atas mereka. Kunut tu maknanya doa. Maknanya ulama tidak sepakat lah dalam masalah ni. Ia ada khilaf, tapi khilaf yang muktabar lah. Yang ketiga, ianya bukan hujjah dan bukan juga ijma'. Bukan dua-dua. Yang keempat, sekiranya mereka semua meninggal dunia tanpa mengingkarinya, ianya dikira ijma' kerana apabila mereka diam, mereka senyap, tidak menyuarakan apa-apa bantahan, sehingga meninggal dunia dalam keadaan sebenarnya mereka berupaya untuk mengingkarinya, tetapi mereka tidak mengingkarinya. Ini merupakan dalil persetujuan mereka. Ini yang mungkin disebut sebagai ijma' sukuti, ijma' yang di mana mereka diam, mereka senyap. Senyap itu menunjukkan bahawa perkara itu adalah tidak salah. Sebagai tambahan, ada beberapa kaedah-kaedah yang perlu kita ketahui berhubung dengan ijma' dalam kesempatan masa yang sekitar 15 minit lagi kita tambah. Kaedah-kaedah penting berkaitan dengan ijma'. Ijma' ni adalah suatu hujjah hukum syara'. Al-ijma' hujjatun minal hujajis syar'iyyah. Ijma' ni satu hujjah daripada hujjah hukum syara'. Biasa kita kata sumber rujukan hukum agama Quran, sunnah, ijma' dan qiyas.
Ada lagi hak lain-lain, cuma hak lain-lain itu ada ulama bersepakat, ada ulama tidak sepakat. Tapi hak ni hak memang semua mana-mana imam mujtahid akan menyebut bahawa sumber hukum dalam Islam ambil daripada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Tapi hak dua pertama itulah hak asasnya. Kerana tidak wujud ijma' melainkan ada Quran dan sunnah. Dan tidak wujud qiyas bagi hukum kecuali ada asalnya daripada Quran dan sunnah. Jadi ijma' dia tidak boleh membatalkan nas Quran dan sunnah, sebab kewujudan ijma' itu berkait dengan Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua, ijma' hendaklah berdasarkan kepada dalil daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Ta'rif hasal dalam bahasa Arabnya, al-ijma' la budda an yakuna lahu mustanadun minal kitabi awis sunnah. Ijma' itu mestilah ianya ada sandaran daripada kitab dan sunnah. Kalau seseorang mendakwa perkara ini ijma' tapi dalilnya tidak ada, dalam Quran pun tak ada, dalam hadis tak ada, macam mana dia boleh jadi suatu ijma'? Kemudian yang ketiga, kaedah yang ketiga dalam bab ijma', al-ijma' la yuqaddam 'ala al-kitabi awis sunnah. Ijma' tidak boleh didahulukan daripada kitab dan juga sunnah. Maksudnya kalau berlaku tanakut, percanggahan antara suatu dalil daripada Quran, hadis dengan perkara yang didakwa ijma', dengan perkara yang didakwa ijma'. Jadi ijma' tidak boleh didahulukan ke atas kitab dan sunnah, mesti mendahulukan kitab dan sunnah, sebab kewujudan ijma' adalah bergantung kepada Quran dan sunnah. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutuskan surat kepada Qadhi Shuraih. Dalam surat itu dia tulis, dia kata, hukumlah berdasarkan kepada kitab Allah. Jika tidak ditemui hujah dalam kitab Allah, yakni dalam Quran, hendaklah dicari dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ditemui dalam sunnah Rasulullah, hendaklah menghukum berdasarkan kepada apa yang diputuskan oleh orang-orang soleh sebelum daripada anda. Ini pesanan Umar kepada Qadhi Shuraih. Pertama rujuk pada Quran, kemudian kepada sunnah. Kemudian tengok dalam kes ini, adakah orang sebelum ini dah buat ketetapan hukum. Jadi pakai yang mereka guna. Dalam satu riwayat dia kata, hukumlah berdasarkan kepada apa yang telah diijma'kan oleh orang ramai. Maka di sini Khalifah Umar radhiyallahu anhu mendahulukan Al-Quran daripada sunnah. Dari segi turutan lah, Quran dulu kemudian baru sunnah. Kalau ada dalam Quran, maka Quran lah. Kalau tak ditemui hukum dalam Quran, maka dirujuk pada sunnah. Ibnu Mas'ud juga menyatakan perkara yang sama seperti yang dinyatakan oleh Khalifah Umar, iaitu hendaklah didahulukan Al-Quran daripada As-Sunnah. Kalau tak dijumpai dalam Quran, barulah guna As-Sunnah. Dan kalau tidak ada dalam Sunnah, barulah dicari kalau ada ijma'. Kalau ada dalam kes ini pandangan para mujtahidin yang telah ijma', yang telah sepakat sama ada hukumnya begini ataupun begitu, maka hukum itulah yang diambil kira. Begitu juga Ibnu Abbas pernah mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada apa yang terdapat dalam Alkitab, kemudian barulah diikuti dengan As-Sunnah. Jika tidak ada jawapan yang dicari dalam Al-Quran, maka digunakan, dirujuk kepada As-Sunnah. Jika tidak didapati dalam Quran dan juga Sunnah Nabi, maka dirujuk kepada Sunnah Abu Bakar dan Umar. Maksud Sunnah Abu Bakar dan Umar ni adalah dipanggil Sunnatul Khulafa'ir Rashidin Al-Mahdiyyin min ba'di, perkara yang menjadi amalan para sahabat dalam menghukum sesuatu perkara. Ini ijtihad sahabat ni di antara yang boleh dirujuk dalam persoalan hukum, sebab berdasarkan kepada hadis Nabi daripada Al-Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu mesti berpegang dengan sunnahku, Nabi kata, dan sunnah yang diamalkan oleh khalifah-khalifahku, maksudnya sahabat yang 4 orang itulah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang perlu dipegang dengan sungguh-sungguh. Sehingga Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit. Gigit ni kekoh lah. Orang Kelantan kata kekoh. Kekoh sungguh-sungguh dengan gigi geraham kamu. Kekoh ke apa? Kekoh kemah keming. Dan kekoh ni mungkin tak cabut dah lah. Kalau tidak, kalau kekoh kuat dah mungkin putus, tak tahulah. Kalau benda kita nampak ni, ini suatu tamsilan terhadap pegang dengan kuat. Kemudian yang keempat, ijma' tidak boleh menasahkan nas. Al-ijma' la yansakhu an-nas. Ijma' tidak boleh sampai kepada tahap menasahkan, menghapuskan nas. Kemudian ijma' yang ghalib berlaku adalah ijma' yang ghalib ni maknanya ijma' yang biasa berlaku adalah ijma' ke atas perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Ijma' ni biasanya dalam perkara yang memang orang dah tahu dalam agama bahawa begitulah hukumnya. Bukannya perkara yang ada setengah orang tak tahu, ada setengah orang tahu. Perkara yang pasti ni perkara yang diketahui secara daruri. Kalau sebut orang Islam, dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat harta benda, wajibnya menunaikan haji, dan banyak lagi hukum-hukum yang lain. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, dalam kitab Usul Ar-Risalah, sesuatu ijma' tu dikira ijma' dalam perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Dalam istilah bahasa Arab dia kata ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah, perkara yang diketahui daripada agama secara daruri, secara mesti orang tu tahu. Kalau dia kata dia Islam, tiba-tiba dia tak pergi masjid, orang kata tak pergi sembahyang ke, buat apanya? Sembahyang tu wajib. Wajib ke? Jadi adalah macam tak masuk akal kalau orang Islam tu tak tahu yang solat 5 waktu tu wajib. Ataupun kita tengok ada seorang wanita yang dah dewasa, yang dah baligh, kemudian dia tak tutup aurat. Kata kenapa tak tutup aurat? Kenapa pula? Salah ke? Ditanya pula salah ke? Kalau orang Islam salah lah. Maknanya dosa, memang dosa lah. Jadi tak sepatutnya timbul persoalan begitu. Sebab bila dia orang Islam, dia kena tahulah batas-batas aurat, mana yang perlu ditutup dan mana yang dia punya kadar yang perlu ditutup tu. Kata Al-Imam Syafi'i bahawa banyak amalan-amalan fardu yang sama sekali tidak boleh dijahili. Tidak boleh dijahili ni tidak boleh tak diketahui, mesti tahu. Mesti tahu. Kalau tak tahu tu tak boleh. Mesti tahu juga. Kemudian yang keenam, ijma' sahabat boleh berlaku. Ijma' sahabat ni sesuatu yang mungkin, yang boleh mungkin wuku'uhu, mungkin berlaku. Adapun wa amma ijma' min ba'dihim famu'tadharun ghaliban. Ijma' para sahabat ni boleh berlaku, sebaliknya ijma' orang yang selepas mereka pada kebiasaannya sukar diketahui berlaku. Maksudnya ijma' ni disepakati dari kalangan seluruh orang Islam. Tidak kira orang Islam tu disebut sebagai golongan fuqaha, ahli fiqh, atau disebut sebagai ahli hadis, ataupun dikatakan sebagai ahli sufi. Ahli sufi ni orang yang zuhud, orang yang mengamalkan hidup yang zuhud dan yang sederhana lah, dan lain-lain.
Kemudian apa lagi yang kita boleh ambil di sini? Pandangan majoriti ulama dalam sesuatu masalah bukan hujjah. Qaul jumhur ala ulama fi mas'alatin minal masail la yu'tabar hujjah. Pendapat jumhur ulama dalam sesuatu masalah tidak dikira sebagai hujjah. Jumhur mewakili ramai, tidak semestinya ramai itu yang benar. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Tak, yang maknanya tidak semestinya benar. Ya, boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Sebab kadang-kadang jumhur ulama, pandangan ramai ini, mereka sepakat atas satu dalil yang begini. Boleh jadi ada dalil yang lain mereka tak tahu. Boleh jadi ada dalil lain yang mereka tak tahu. Tidak semestinya pendapat jumhur itu adalah pendapat yang paling kuat untuk dijadikan hujjah. Ya, kerana hujjah yang sebenar terletak pada Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma'. Quran, Sunnah dan ijma'. Kalau seseorang tu nak berhujjah, dia kata, pendapat ni jumhur ni, ramai ulama yang kata begini. Maka kita jawab, kita kata tak sebenarnya jumhur tu, maka pendapat itu yang rajah. Maka kena tengoklah kaedah penghujahan, dalilnya dan juga dia punya wajhud dalah lah. Jadi wajhul istidlal daripada dalil untuk kita bandingkan dengan pendapat yang lain yang tidak menjadi pendapat jumhur. Ya, kalau kita belajar fiqh muqarrin, fiqh perbandingan, kita akan jumpa ada setengah masalah yang jumhur kata begitu, manakala pendapat bukan jumhur kata begini. Tetapi bila disemak yang lebih rajih, lebih kuat pendapat yang bukan jumhur. Ia perkara biasa berlaku dalam masalah fiqh. Maknanya kalau dikatakan jumhur, boleh jadi ya dia kuat, boleh jadi ada yang lain lebih kuat. Kalau generasi salaf, generasi terdahulu, mereka tidak pernah mendahulukan pandangan majoriti ulama ke atas pandangan segelintir ulama. Sebaliknya mereka berpegang kepada pendapat yang disertakan dengan hujjah. Maknanya nak tengok dah dalil. Nak tengok dalil. Kalau pendapat jumhur, pendapat ramai tu tak ada dalil yang kuat, maka pendapat yang minoriti, pendapat segelintir itu lebih kuat. Sebab tu kadang-kadang orang kita dia berhujah, dia kata saya tak setuju pendapat dia ni sebab ada orang lain yang pendapatnya lebih kuat, sedangkan orang tu ingat beribu-ribu hadis gini-gini, mengarang kitab yang banyak. Kita tak akui, kita memang akui yang ketukuhan orang tu dalam bidang ilmu, tapi bukan bermakna ketukuhan itu menjadikan semua pandangan dia benar 100%. Mungkin dalam kes ini dia sedikit tersilap dalam ijtihad, mungkin atas mungkin andaian. Tapi bila kita melihat dari sudut, dia menulis kitab banyak, nama dia masyhur, tak kira dia pendapat dia tak kuat atas satu andaian. Andaian itu jadi satu pegangan tak kukuh, dia tak boleh andai begitu. Dia tidak boleh mengandaikan begitu. Sebab tu bila timbul sehari dua ni masalah kes yang dikatakan kes yaqazah, kata boleh jumpa Nabi jaga. Ada pandangan mengkritik pandangan yang disebut oleh katanya Al-Imam Suyuti berpendapat bahawa perkara itu harus boleh berlaku. Lalu dia berhujah, dia kata sebab Imam Suyuti begini. Memang kita akui Al-Imam Suyuti rahimahullah seorang yang hebat dalam bidang hadis gini. Tapi ini bukan bermakna pandangan dia dalam masalah ni dia anggap yang terkuat, sebab dia ada banyak ittirabat, ada banyak sesuatu yang tidak menentu. Sekejap dia kata begitu, sekejap dia pada begini. Jadi kita jangan lihat pada peribadinya saja, lihat pada penghujahan dia dan bandingkan dengan yang lain. Barulah penilaian kita adil. Kalau kita melihat kepada ketukuhan seseorang, lalu kita kata semua pendapat dia betul 100%. Tak semestinya. Tidak semestinya. Sebab ihtimal boleh jadi ya betul, boleh jadi tidak. Ini perhatilah, kadang-kadang setengah orang dia berhujah begitu. Bila ada penanya pendapat, dia kata ni pendapat gue ni orang hebat ni sahur dah.
Betul. Ha? Macam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia seolah tokoh yang kontroversi. Memang dia hebat. Tapi anak murid dia sendiri, Al-Imam Al-Zahabi sendiri mengatakan, Ibn Taimiyah ni ahabbu ilaina, dikasihi oleh kami sebab dia guru kami. Tetapi al-haq, perkara yang benar itu lebih kami kasihi. Maknanya kalau pendapat guru dia sendiri didapati ada perkara yang masih boleh dikritik, maka dia menolaknya sebab dia kata kami lebih mencintai kebenaran daripada pendapat guru kami sendiri. Jadi mana kena orang sampai sekarang bila dah ada sifat ta'assub, wayaklah salah ke mana dia tak kata betul. Seperti kita hang pernah dengar orang bandingnya, apa dia kata orang duduk jauh nampak dua orang tu nampak apa dia? Seorang tu kata apa dia? Anjing hitam gagak. Anjing hitam tu. Dia tengok jauh dia, tu kata gagak anjing hitam, gagak anjing. Sekali terkebal. Aku kata dah burung gagak. Dok anjing tapi anjing jenis terkebal. Dia tak terima fakta bahawa benda tu bukan anjing tapi dia masih nak mempertahankan pendapat dia bahawa itu anjing, tapi dia takwil anjing boleh terbang. Biarlah orang kata takwil itu tak masuk akal. Tapi nak ayat manusia ni dia tak boleh menerima kelebihan diri dia, dia cuba pertahankan. Ini satu masalah yang besar yang berlaku bila orang tu tidak boleh akui kesilapan dia. Kalau dia kata, ya, awak lebih benar, saya salah, sesat masalah. Tapi bila dia cuba menegakkan benang yang basah, akhirnya itulah yang berlaku. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Orang tu ada enggak? Maksud maknanya dia jumpa Nabi lah. Jumpa Nabi ayat sesuatu ke dia. jumpa mana tu? Dalam mimpi ke, dalam mimpi lah. Lepas tu dia tahu dia jumpa dalam mimpi dia lah. Lepas tu esok tu dia ayat ke anak murid dia. Adakah benar tu? Benda tu macam, kalau kira macam wahyu pula lah. Kalau dia Pertamanya kena pastikan adakah yang dia temui dalam mimpi itu benar-benar Nabi. Itu pertama kena pastikan sebab sifat-sifat Nabi dari segi fizikalnya dah ada dalam riwayat hadis, contohnya dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmizi. Kalau seseorang itu mendakwa suatu dakwaan yang dia bertemu dengan Nabi tapi tak serupa dengan riwayat tu, maka dakwaan dia tertolak. Baik, kalaulah dikatakan serupa, betul dia jumpa, maka mungkinlah sebagai satu dipanggil mubasyirat, khabar gembira. Tapi bukan bermakna Nabi membawa suatu syariat, suatu ajaran yang baru yang sebelum ni dia tak pernah beritahu, kecuali kalau ada pun dalam bentuk nasihat. Bukan benda yang baru sekadar nasihat, mungkin. Tidak dalam bentuk hukum. Tapi cuma yang kita tahu dalam beberapa tarikat tertentu yang mendakwa bahawa pengasas tarikat tu ada bermimpi jumpa Nabi dan dia kata Nabi telah mengajar kepada dia wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa tertentu. Kita kata ini dah bercanggah dengan ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kecuali kalaulah mimpi tadi Nabi beritahu dia nasihat-nasihat tertentu, itu dipanggil mubasyirat. Kerana di akhir zaman nanti lam yabqa minan nubuwah illa al mubasyirat, tidak ada saki baki daripada nilai kenabian itu